Terimalah saja qada dan qadar Allah. Ini kita katakan satu daripada cabang ataupun satu daripada rukun-rukun iman. Percaya ada qada dan qadar Allah. Ada ketentuan dan pertolongan Allah. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Ramai orang tak berapa nak kaitkan hidup dia dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu apabila ditimpa sedikit musibah, dia sudah kelang kabut. Apabila dia kehilangan sikit, dia sudah akhirnya hulu halah, kata orang Perak. Kenapa? Kerana dia tidak mengangkat dirinya untuk menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sama ada yang dia suka ataupun sebaliknya. Maka mari hari ini kita sama-sama tengok. Kita kata kalau kita tengok surah Yunus sebagai permulaan, kita ayat 58. Dia kata apa? Katakanlah ya Allah, maknanya dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Apa yang Allah sudah bagikan pada kita setakat ini, dari lahir sampai sekarang, jantungnya belum pernah berhenti, tak pernah mati tak makan, tak pernah pensan tak makan, bermakna rezekinya tetap dicukupi. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka dengan sebab itu gembiralah. Kenapa nak muka masam? Kenapa nak muka sedih? Kenapa nak muka bertangkup? Kenapa nak bawa muka sombong? Kenapa nak bawa muka sedih? Kenapa nak bawa muka sakit hati? Okay, kerana kita katakan kekuatan yang pertama, kita kata sekiranya kamu mencatat semua kurniaan Allah kepada kita, pasti kamu tak cukup dakwat walaupun diganti dengan 2 lautan dakwat yang lain. Maknanya apa? Maknanya kalau kita kata kita percaya dan yakin bahawa kita sekarang ini menjalani kehidupan menggunakan landasan-landasan yang Allah sudah tentukan. Kita ni macam gerabak kereta api je. Okey? Allah dah sediakan tracknya, dah sediakan jalannya, relnya. Jadi kamu sekarang, kamu ni seperti kereta api, jalanlah. Jalan elok-elok, relnya dah ada. Bimbingannya dah ada, panduannya dah ada. Artinya sekali lagi, kekuatan yang nak dibangun oleh seorang usahawan yang mengaku, saya merasa sangat mudah untuk dapat untung setelah saya mulakan kehidupan saya dengan menyebut nama Allah, dengan solat duha dan dengan membaca Al-Quran. Okey, ini modal pertama. Kerana dia percaya apa? Rezeki di tangan Allah. Rukun iman yang ke-6, percaya pada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Betul? Kalau tak percaya, koyak imannya, hancur akidah, buang saja ibadahnya, tak lekat. Okey, kita harus pertama meyakini bahawa qada dan qadar Allah pasti berlaku pada setiap orang. Pasti berlaku. Sebab itu kalau kita kata Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bermakna yang maha hidup. Bila yang maha hidup, dia adalah pejuangnya, penggeraknya. Sebab itu kita kata kalau kita berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyum berartinya mereka yang berkehendak. Artinya dia akan buat. Dia akan berdiri sendiri. Dia akan berdikari. Dia tak mengharap orang. Dia berdoa sendiri. Dia baca Quran sendiri. Tak minta orang lain tolong baca untuk dia. Okey, maka kekuatan-kekuatan inilah yang diselitkan oleh Allah bersama dengan dengan apa kita kata, nama-nama Allah tadi. Okey. Dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Dengan udah kurniaan, kemudian ada kasih sayang lagi. Ya Allah, hendaklah dengan itu kamu bergembira. Masih boleh makan nasi panas, walaupun makannya dengan garam, walaupun makannya dengan sambal, walaupun makannya dengan belacan bakar, tetap nikmat. Okay, mungkin tak ramai orang yang merasa makan nasi dengan garam. Tapi Umi banyak makan nasi dengan garam kerana orang susah. Nasi panas, ambil garam halus. Masa dulu garam tak halus pun. Kita ada takar garam, maknanya kita celup tangan kita dalam takar tu penuh-penuh. Apa yang lekat kat tangan itulah yang kita gaulkan dalam nasi. Beras pokok, padi tanam sendiri. Maka tak beli beras.
Tapi walaupun tak beli beras, tetap tak ada duit nak beli lauk, nak beli banyak makanan. Tapi maknanya makan nasi dengan garam itu sudah sangat biasa. Jadi kalau kita kata anak hari ini tak tahu susah sebab mereka tidak diajar susah. Sebab mak ayah impiannya nakkan anak senang sesenang-senangnya. Malah Umi juga pernah bercakap, aku tak ada anak-anak aku susah macam aku susah. Sebenarnya kalau dia tahu apa dia susah, dia mengalami apa dia susah, dia akan menghargai setiap nikmat yang Allah kurniakan. Sebab itu kita kata kalau anak sekarang kata, apa lauk hari ni mak? Ikan goreng. Loh, ikan goreng je. Okay. Kalau Umi dulu, ya Allah, ada sambal, ada rebus buah betik muda, ada goreng ikan gebuh. Oi, seekor ikan gebuh kongsinya bertiga, jangan main-main. Anak kita satu ikan seorang. Itu pun kadang-kadang dia buang-buang gitu. Maka sekali lagi bangun kekuatan, takdir, qada dan qadar Allah sudah dituliskan untuk kita. Bermakna apa yang datang dalam hidup kita itu adalah memo-memo yang sudah ditulis Allah untuk kita lalui. Maka apa tugas kita? Oleh kerana memo itu Allah sudah tentukan, maka dia akan datang satu-satu mengikut mahunya Allah. Maka kita bertanya pasal apa? Apa sebabnya? Tak boleh lagi tanya dah. Sebab itu Allah ingatkan terus kata dalam surah Yunus tadi, aku dah bagi kamu apa? Dengan kerana kurnia Allah dan rahmat Allah. Okay? Bila ada rahmat Allah, kurniaan Allah, maknanya kamulah manusia paling beruntung. Maka bergembiralah. Kita susahnya nak gembira, PKP doktor, berhenti kerja doktor. Macam mengasam muka tu dapat kerja baik. Maka yang berhenti kerja, berhenti nak buat macam mana? Cari kerja lain. Buat kerja sendiri. Carilah tanamlah apa yang patut. Kau tak ada tanah, tanam dalam pasu. Kau tak ada pasu, beli. Cari tong-tong minyak kat tong-tong sampah. Tebuk elok-elok. Cari polisterin yang bekas-bekas orang pergi kat supermarket dapat sampah-sampah yang boleh kita pungut untuk jadikan pasu. Untuk tanam tanah. Untuk kumpul tanam dan tanam pokok. Tanam cili, tanam terung, tanam bende, tanam kacang. Tak payah pergi pasar. Ini nikmat-nikmat yang kita kata saya menghargai. Ini dah berhenti kerja. Doktor, syarikat kami tutup tu tongkat dagu. Jangan. Kalau tak ada tanahnya, cari tanah, beli tanah. Tak ambil lah tin-tin kosong tu diisikan tanah, isikan baja. InsyaAllah dia akan menghasilkan apa yang patut dapat. Jadi kalau cili RM1 3 biji, maknanya kita dah tak payah beli cili. Kalau daun-daun kunyit itu dua helai saja dalam RM1, dalam satu gulung dia tu 2 helai je. Kita dah jimat berapa? Kunyit je walau RM4 ke apa RM5 ke sekilo. Kalau kita tanam pokok kunyit, pasti ada daun kunyit dan ada isi kunyit. Contoh. Maka kata-kata serai 3 RM1. Kenapa kita tak tanam serai? Umi dah cuba tanam dalam pasu, dah punya tanam dalam tanah. Di tanah kena tanah kering, tak boleh tanah lembap. Tanah lembap dia lambat nak besar. Okey, Umi dah buat, akhirnya Umi pindahkan dalam pasu sekarang. Supaya hujan ke, tenggelam ke, terendam ke, apa-apa, dia tak mati sebab dia dalam pasu. Ini sebahagian daripada usaha untuk kita merasa betapa Allah menurunkan nikmatnya buat kita. Yang patutnya kita bergembira, ya Allah. Ini kekuatan. Okay, biasakan diri anda untuk menerima qada dan qadar Allah. Okey? Apa yang kita boleh buat untuk melawan qada dan qadar Allah? Boleh lawan ke tak boleh lawan? Boleh ingkar ke tak boleh ingkar? Tidak ada ruang untuk kamu tidak mengikut. Okey, kita kata anda tidak percaya pada qada dan qadar dan Allah, apakah anda masuk ke dalam perut bumi? Tak anda menerima qada dan qadar Allah? Adakah anda nak pergi korek lubang masuk perut bumi tak anda melalui apa yang Allah tentukan ini? Ataupun anda nak cari tangga, nak loncat sampai ke langit, nak lari daripada qada dan qadar yang Allah bagikan. Ini persoalan-persoalan kata-kata yang kita dikatakan oleh Dr. Aidit. Maka semua ini tidak akan berguna sama sekali
dan tidak akan menolong anda. Okey? Lari dari qada dan qadar Allah. Maka dengan sebab itu, kita harus berusaha bagaimana menjalani ketetapan yang sudah ditentukan oleh qada dan qadar tadi. Okay, ada orang ditakdirkan kaya tapi hatinya susah. Ada orang ditakdirkan tidak begitu kaya tetapi hatinya senang. Sebab itu kita katakan, kamu kalau melihat harta-harta fizikal, jangan menjangka bahawa orang itu sudah bahagia. Tak, belum tahu. Kadang-kadang lebih banyak hartanya, lebih sulit hidupnya, lebih susah bahagianya, lebih tertekan jiwanya, lebih stres hidupnya, matinya cepat. Okey, dibanding dengan kita yang tak adalah untuk pakai-pakai hari-hari. Betul? Maka kekuatan yang kita nak angkat, qada dan qadar Allah ini harus diterima sepenuhnya, dijalani, suka atau tak suka, suka atau terpaksa. Kalau kita merasa terpaksa, maknanya kita lebih besar dari Allah. Kalau kita rela menjalankannya, maka betul lah Allah itu besar dan hebat dan saya hambanya yang lemah. Maka